Baru ke lama ni? Baru ah? Betul lah tu. Sebelum tu Senia. Yalah sebelum ni Senia ayo. Ni dah ke Senia apa? Iyalah. Tempat lain macam ni juga. Kalau Senia tu ketinggalan lagi tu. Ketinggalan lagi. Ya. Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabi rizam syai'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitulah negeri akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daripada umatku semuanya masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk daripada kumpulan yang
aba ataupun enggan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. InsyaAllah. Jadi malam ni kita baca hadis kan, Riyadhus Shalihin. Bab apa tu? Mujahadah. Bab mujahadah. Hadis berapa? Hadis di muka surat 203 lah. Jawi 203. Tak tahulah yang lama baru kan? Sama juga kan? 203 kan? Bab dalam bab mujahadah. Masa mujahadah tuan-tuan? Mujahadah maksudnya bersungguh-sungguh. Mujahadah maksudnya bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Jumpa tak? Jumpa Ni ada kitab bersama, tak ada kitab dengar aje. Baik. Hadis 97. Baik. Hadis terima daripada Abu Hurairah. Hadis terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, ni hadis kursi ni, Allah Ta'ala berfirman ni, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadahu allazi yubshitu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'altani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'u'azzibahu wa la in ista'azani la'u'azzinnahu wa la'u'izannahu rawahu Bukhari. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari, insya-Allah. Baik, hadis ini terima daripada Abu Hurairah. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Nabi bersabda tapi Nabi menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Maksudnya barang siapa yang memusuhi kekasihku. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi bagiku akan kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengizinkan baginya peperangan. Maknanya aku mengisytiharkan perang terhadap dirinya. Barang siapa memusuhi waliku, wali ni. Baik, siapa kada katakan wali? Wali ni kita tahulah. Kita faham wali ni seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti karamah lah, kemuliaan tertentu. Kalau Nabi dan Rasul digunakan mukjizat. Tak. Kalau wali Allah, jadi mereka digunakan kelebihan tertentu seperti karamah, seperti boleh terbang di udara, jalan di atas air dan sebagainya. Itu kelebihan. Cuma wali ada dua lah. Satu wali syaitan, satu wali Allah. Wali syaitan ni faham lah kan, dia tak sembahyang, tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia lah. Kelebihan tertentu dia ada juga, tapi tak solat, tak puasa, tak zakat dan sebagainya. Ini nama wali syaitan. Kalau wali Allah ni dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah dikatakan wali? Wali ini diambil daripada perkataan wali lah. Wa huwa arqarbu. Maksud wali ini ialah dekat.
wa huwa al-qaribu minallahi ta'ala li taqarrabu ilaihi bi ittiba'u awamirihi wa ijtinabun nawahi. Sebut dalam kitab Arab. Wali ialah seseorang yang qarib, dekat daripada Allah SWT, kan, yang mana dia dekat tadi disebabkan oleh ittiba' awamirihi, kerana mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian wajtinabun nawahi, dan menjauhkan dia pada perkara yang ditegah dan dicegah oleh Allah SWT, jadi dijauhkan. Jadi perkataan wali itu diambil perkataan qarbun ataupun qaribun, dekat. Baik, kemudian wa aksari minan nawafil, serta dia membanyakkan daripada melakukan perkara-perkara sunat. Wa qad jaa wasfuhu fi ta'ala, Allah Taala telah mensifatkan tentang wali ini sebut dalam Quran. Apa Allah Taala sebut dalam Quran? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ketahui olehmu, kan, sesungguhnya awliya Allah, wali-wali Allah Ta'ala itu, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka itu tiada berduka cita. Tak ada ketakutan dan tidak ada berduka cita. Itulah sifat wali lah. Itu sifat wali. Dan wali ni macam-macam, ada wali kutub lah, wali badal dan sebagainya. Cuma kita dalam konteks ibadah kepada Allah, kan, kalau sebut dalam kitab tasawuf tu, kita tak digalakkan minta jawatan wali. Tak digalakkan meminta jawatan sebagai wali Allah. Takut nanti kita tak sanggup nak menghadapi dia. Malulah wali, kan? Nabi kata antara orang yang banyak mendapat ujian ialah para nabi dan para rasul. Asyaddul bala', banyak bersangatan ditimpa bala ataupun musibah ni, fitnah ni, biasanya para nabi dan rasul. Summa amsal pa amsal, ataupun yang seumpama dengan dia. Seumpama dengan dia. Jadi ujian para nabi rasul berat. Wali juga berat juga ujian dia. So kalau tak sanggup dah jadi wali, tak payah jadi wali. Cukup sekadar jadi wali nikah lah. Wali nikah tu tak? Ada anak perempuan tu pun, kalau ada anak perempuan, kalau tak ada anak perempuan macam mana? Tak dapat nak jadi wali. Macam tu. Baik, seterusnya. Jadi kata Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad ahzantu biharbi. Barang siapa memusuhi akan waliku, maka aku izinkan perang. Atas orang-orang yang memusuhi akan wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan yang lebih aku sukai daripada menunaikan apa yang telah aku fardukan. Dan tiadalah seorang hambaku menghampiri dirinya kepadaku dengan ibadah dan taat yang lebih aku sukai daripada menunaikan apa yang telah aku fardukan. Bermaksud wa ma yataqarraba ilayya 'abdi, dan tiada menghampiri kepadaku oleh hambaku bisya'in dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang terlebih dikasihi kepadaku, mimma iftaraftu alaih, itulah apa-apa yang telah aku fardukan pada dirinya. Jadi Allah Ta'ala sukalah kalau mana-mana makhluk dia, hamba-hamba dia yang menunaikan segala arahan dan juga kefarduan-kefarduan Allah Ta'ala telah wajibkan pada dia. Tapi kalau boleh bukan hanya sekadar fardu saja. Bukan hanya sekadar fardu, makna yang sunat-sunat pun kita digalakkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasalah hambaku yataqarrabu menghampiri dirinya ilayya kepadaku bin nawafil dengan perkara-perkara sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku kasih akannya, sehingga aku kasihkan padanya. Jadi di sini sebut bahawa pertama tadi kefarduan wajib kita buat. Yang kedua maknanya sunat. Wa ma yataqarrabu wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil
hatta uhibbahu, sehingga aku mengasihi dia. Sebenarnya kalau mana-mana hambanya yang senantiasa melazimi perkara-perkara sunat, maka Allah Ta'ala kata uhibbahu, aku cinta pada dia. Uhibbahu, aku cinta pada dia. So kalau nak Allah Ta'ala cinta pada kita, semana kena lazimkan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunat. Nawafil ni jamak daripada nafilah. Nafilah maknanya biasa sunat. Dari segi logah, nafilah ni maksudnya ziyadah. Ziyadah mana tambahan. Kalau kata bonus tu kan, hujung tahun kan dapat bonus. Lepas tu bukan saja bonus, tambah lagi kan, tambah lagi bonus-bonus lain. Tambah lagi bonus-bonus lain, banyaklah bonus-bonus yang dapat lah. Itu ibaratnya perkara sunat yang kita dapat. So kalau tak ada, malas buat sunat, hanya dapat gaji lah hujung tahun. Hujung tahun dapat gaji, bonus tak ada. Bonus tak ada kan. So mana dalam bab dunia manusia berebut nakkan bonus, tapi dalam bab akhirat kenapa manusia tak nak berebut nak dapatkan bonus? Tak? Sebab apa? Sebab tak nampak. Betul tak? Tak nampak bonus tu. Kalau nampak bonus tu senang berebut orang. Tapi kalau dalam bab material RM2, orang nampak. Orang boleh cek dalam akaun, tengok duit dah masuk ke belum. Orang menanti-nantilah bonus tu. Dapat mesej kawan hantar, dah masuk dah. Wah, semua giang. Dah masuk ke bonus dah, semua giang. Tak sadar diri tu masa tu. Betul tak? Habis semua dia belanja tak apa, saya bayar. Saya bayar. Minum je. Dapat bonus? Tak. Giang lah kan. So maknanya dalam bab konteks material, benda dunia, kita sukalah dapat bonus. So kenapa dalam bab akhirat kita tak nak berlumba-lumba? Masalah sebab antaranya lah kadang benda tu tak nampak kan. Baik, kemudian fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ul ladzi yasma'u biha. Dan apabila aku mencintai akannya hamba tadi yang lazim bin nawafil, jadi benda sunat tadi, kuntu sam'ul ladzi yasma'u bi. Saya adalah aku pendengaran yang dia mendengar dengan dia. Adalah aku tu pendengaran yang dia mendengar dengan dia. Wa basarul ladzi yubsiru bi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahul lati yubsitu biha, dan tangannya yang dia memegang dengannya. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan jikalau dia minta kepadaku, kata Allah, nasi aku perkenankan, aku tunaikan permintaan dia. Wala in ista'azani, dan jikalau dia minta pelindung padaku, la'uizannahu, nasi aku pelindungkan dia, aku lindungkan dia lah daripada segala mara bahaya, musibah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kata-kata dan apabila aku mencintainya, nescaya adalah aku ni pendengaran yang dia mendengar dengan dia, dan penglihatan yang dia melihat dengannya. Ini adalah kata-kata majaz. Kata-kata majaz. Seolah-olah, macam itulah. Seolah-olah mata yang dia melihat tu macam mata akulah. Seolah macam telinga yang dia mendengar tu macam telinga akulah. Kaki dia berjalan tu macam kaki akulah. Ini bahasa majaz, kinayah lah. Dalam bahasa Arab, kinayah. Macam tu. Sama lah macam contohnya, telah datanglah asad, telah datanglah singa, tapi kita tengok tak ada singa pun. Telah datanglah asad, nampak singa. Orang kata dia, kawan kita kata asad telah datang, singa telah datang. Kita tengok mana singa? Tak ada. Yang nampak ialah seorang lelaki yang jambang dia banyak penuh jambang lah. Pakistan. Pakistan dengan jambang dia, dengan janggut dia kan. Macam tu. Ja'al asad telah datang, singa dah datang. Macam itulah. Itu namanya bahasa kinayah. Bahasa kinayah, bahasa majaz, balarah lah istilah kita ni, balarah. Kalau siapa mengaji balarah kan, tahulah benda tu. Dikenaki sebut ini tapi dikenaki ni.
Tak, disebut di penglihatan Allah tapi sebenarnya bukan penglihatan Allah. Penglihatan kita lah. Kita yang melihat. Kita yang melihat tapi soalannya seperti penglihatan Allah. Kaki yang kita berjalan soalan macam kaki Allah. Soalan mata macam kaki lah. Itu bahasa kinayah lah, sindiran, balaghah dan sebagainya. Itu maksudnya. Baik. Jadi kita tengok tadi, apakah faedah daripada hadis ini? Faedah daripada hadis ini bahawa adaul faraid muqaddamun ala nawafil. Adaul faraid muqaddamun ala nawafil. Menunaikan segala fardu didahulukan daripada segala sunat. Walaupun sunat tu banyak kelebihan dia. Tapi fardu mesti letak nombor satu. Banyak kalau kita ni kadang duk buat sunat. Sembahyang sunat hari raya. Sembahyang sunat lain, sembahyang raya, sembahyang fardu buat tak? Tak buat. Sembahyang raya buat tak? Buat. Sembahyang raya buat. Buat tak? Tu macam tu tak boleh lah. Okey. Kemudian li'anna amra biha jazimun wa mulazimatun nawafil bi sunnati rawatib wa qiyamul laili wa qiraatul Quran ba'da adai faraid taqdi ila jalbi mahabbatullah taala lil abdi wasayruratihi. Baik. Jadi maknanya fardu kena dahulukan bersunat. Kenapa? Li'alal amra biha jazim. Kerana perintah dengannya tu jazam. Perintah dia qat'i jazam. Putus. Tak nak mesti kena buat. Jadi. Wa mulazimatun nawafil, dan samping itu melazimkan dengan benda-benda sunat seperti sunat rawatib, qiyamul lail, qiraatul Quran, qiraatul Quran, baca Quran ba'da adai faraid, sesudah kita menunaikan akan segala fardu-fardu tadi. Faham kan? Di samping itu pula yajibu tanzihu ta'ala amma yaliku bihi minal hulul minal asya' au ijtihad biha. Di samping itu wajib pula kita mentazihkan Allah. Wajib kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada suatu bentuk yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal hulul fil asya'. Ittihad dan hulul lah. Ini istilah yang terdapat dalam apa tu? Dalam tauhid. Ittihad wal hulul fil asya' dalam sesuatu perkara. Kemudian di samping itu pula wajib menanggung tiap-tiap sifat yang tawahum tashbih di atas makna yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Samping itu pula kita tidak boleh menserupakan Allah Taala dengan segala sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kita lihat ada punya terjemahan tadi. Ada yang terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, siapa yang memusuhi akan kekasihku, mana wali Allah, nescaya aku isytiharkan perang terhadapnya, dan tidaklah seorang hamba-Ku menghampiri dirinya kepadaku dengan ibadah dan taat ia lebih aku sukai daripada menunaikan apa yang telah aku fardukan, dan sentiasalah hamba-Ku menghampiri dirinya kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara sunat sehingga aku kasihkan kepadanya. Apabila aku telah kasih kepadanya, nescaya jadilah aku pandangannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Apabila dia memohon kepadaku, nescaya aku kabulkan permohonannya, dan apabila dia minta perlindungan, nescaya aku lindungi akan dirinya. Itu terjemahan ni lah. Tadi dia punya terjemahan harfiah lah, satu-satulah pada perkataan Arab tadi. Baik, apakah keterangan pada hari ini? Pertama, wali Allah Ta'ala bermaksud orang yang hampir kepada Allah. Tadi qarib. Wali ialah maknanya karbun, qarib min Allah, yang mana melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala, kemudian membanyakkan amalan-amalan sunat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali Allah Ta'ala itu tidak ada ketakutan baginya dan tidak pula bersedih hati, iaitu sifat orang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Kemudian menurut setengah ulama, hadis yang bermaksud jadilah aku pandangannya, penglihatannya adalah kinayah ataupun majas, kiasan kepada pertolongan Allah dan sokongannya kepada hamba yang mendekatkan dirinya pada Allah dengan amalan tersebut dan penjaraan daripada terjumus ke lembah maksiat. Itu maksudnya. Tangan yang dia melihat dengan adalah aku tu penglihatan yang dia melihat. Adalah aku ni pendengaran yang dia mendengar. Ni bahasa kinayah. Macam mazah lah. Bahasa-bahasa sindiran. Macam tu. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala yang melihat bagi dia, tak ada. Tidak. Bukanlah mana penglihatan itu dia jadi mana penglihatan Allah pula. Kalau macam tu. Kalau tidak kan wali itu dah jadi macam Tuhan lah. Tuhan lah wali itu kan. Macam tu. Ini bahasa kinayah. Baik Baik, kemudian penjelasan hadis. Hadis kursi, nampak? Ni hadis kursi. Kenapa hadis kursi? Kerana Allah Ta'ala berfirman. Cuma hadis kursi berbeza dengan Al-Quran. Kayak Al-Quran ni ialah satu benda kita tak boleh sentuh. Kan la yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang suci. Tapi kalau hadis kursi boleh sentuh lagi. Walaupun itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya kita ada wuduk lah. Itu paling baik. Kerana ialah hadis kan, lepas tu hadis kursi pula tu. Jadi hadis kursi menunjukkan ancaman Allah Ta'ala terhadap orang yang musuhi kekasih Allah, mana wali-walinya, sama dengan membenci mereka atau menyakiti mereka, namun mengemukakan kes ke mahkamah untuk mencari kebenaran adalah harus. Namun mengemukakan sesuatu kes ke mahkamah untuk mencari sesuatu kebenaran adalah harus. Bolehlah. Tapi dengan syarat kita janganlah orang kata melampaui. Kadang-kadang kita tak tahu tu wali Allah. Kita tak tahu kan. Biasanya lah orang tu dikatakan wali Allah bila seseorang yang lain nampak karamah atau kelebihan yang ada pada dia. Betul tak? Wali Allah ni kalau ada sekali berdoa, sekali doa je kan. Kalau contohnya sebulan hujan tak turun, sekali dia doa hujan turun. Kadang doa tak habis lagi pun, doa tak habis, hujan dah turun dah. Ataupun contoh berjalan dalam hujan. Kalau orang biasa basah, dia tak basah. Selamba jalan tapi tak basah-basah. Kita pun pelik, macam mana tuan tak basah, kita orang basah. Kan. Tu kelebihan itulah. Taklah bagi pada wali Allah. Baik, kemudian kedua, melaksanakan yang wajib atau fardu naklah didahulukan daripada mengaji sunat. Nampak tadi? Kan sebut tadi? Al-wajib muqaddamun ala nawafil. Adaul faraid muqaddamun ala nawafil. Menunaikan perkara wajib naklah didahulukan daripada perkara sunat. Macam tu. Baik, kemudian kerana meninggalkan yang wajib adalah hukumnya berdosa. Manakala meninggalkan yang sunat tidak berdosa. Itu beza kan. Kalau wajib ni faham je lah. Kan kalau kita tinggalkan memanglah berdosa. Apalagi kalau contohnya dia mengingkari kewajipan itu. Contoh bab solat. Dia kata solat tak wajib. Jatuh kafir lah. Lagi berat. Kalau kata solat tu wajib lagi, cuma aku ni malas, sibuk, tak ada masa nak solat. Jadi boleh kita hukumkan sebagai kafir, tapi kita hukumkan sebagai mukmin asi, istilahnya mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, kita kan galakkan dia supaya segera bertaubat kepada Allah. Baik, kemudian berkekalan melakukan ibadah sunat selepas menunaikan yang fardu menjanjikan mahabbatullah, kasih sayang Allah, dan dimasukkan dalam golongan orang wali Allah. Nombor 3, apabila seorang hamba menunaikan ibadah dengan ikhlas sehingga dia menjadi wali Allah, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan doa dan permintaannya atau digantikan dengan yang lebih baik, sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Sama ada di dunia ataupun akhirat.
Malah ada pula orang kata kan, ada pula saya tak pasti ada hadis atau tidak mana setiap daripada 40 orang ada seorang wali. Setiap 40 orang ada seorang wali. Semua saya tak dapat pasti sama ada hadis ataupun kaul sahabat. Macam tu. Kemudian kita wajib beriktikad bahawa Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat-sifat baharu makhluk seperti mengambil ruang, tempat dan sebagainya. Oleh itu setiap nas Quran ataupun hadis yang zahirnya beri makna bersifat seperti sifat tashbih baharu, naklah kita takwilkan dengan makna yang layak bagi Allah ataupun kita serahkan maknanya pada Allah. Macam tadilah. Maka apabila aku cinta kepadanya, fa iza ahbabtuhu, apabila aku cinta padanya, kan saya aku ni jadilah macam penglihatan yang dia melihat dengannya, pendengaran yang dia mendengar dengan dia, kan. Jadi macam mana tu? Ini termasuk dalam kata ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat kesamaran. Lebih baik kita serah pada Allah. Kalau nak takwil pun letak pada takwil yang layak pada Allah. Kalau tidak nanti soalan macam wali itu macam Tuhan pula. Wali dah cuma macam Tuhan lah. Okey. Jadi kalau yang terbaiknya tafwid ni, tafwid maksud serah pada Allah lah. Apakah makna yang layak, yang sebenarnya yang nak dimasukkan di dalam hadis ini. Baik, kemudian yang kelima, setiap orang dikenaki berjuang ke jalan Allah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang dikenaki berjuang. Berjuang sama ada dengan harta, dengan nyawa, kan? Dengan harta benda, wang ringgit dan sebagainya. Dengan pena, zaman sekarang ni macam-macam cara orang berjihad, berjuang pada Allah. Siapa yang mampu berjuang menggunakan wang ringgit, gunakan wang ringgit. Siapa yang tak mampu menggunakan ringgit tapi hanya mampu menggunakan idea, gunakan idea. Gunakan alat-alat media masa pun sekarang pun banyak, kan. Gunakan alat media masa dengan tujuan untuk, kan, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang keenam, Allah bersama orang yang soleh dan Allah juga memusuhi musuh orang yang soleh. Nampak? Pertama, Allah Ta'ala cinta pada orang yang soleh, yang taat pada dia. Yang kedua, Allah Ta'ala memusuhi orang yang musuh pada orang soleh. Memusuhi orang soleh. Siapa musuh orang soleh? Sama seperti mereka itu memusuhi Allah. Allah Ta'ala kata. Siapa yang memusuhi orang soleh, siapa memusuhi para ulama, arif ulama, kan, contoh dia, kan, kita kenal dia ni arif ulama, tapi ada orang musuh pada dia, semana kita pun boleh memusuhi orang yang memusuhi orang ulama, orang soleh tadi, kan. Macam tu. Yang keenam, yang ketujuh, hamba yang ridha Allah Ta'ala ialah orang yang mengerjakan apa-apa yang telah difardukan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Apabila orang itu menambahkan amalannya dengan perkara-perkara yang disunatkan, ianya lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebenarnya kalau siapa buat fardu, Allah Taala redha. Tapi dengan niat ikhlas lah pada Allah, memanglah pertamanya tapi niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa saja perbuatan dalam dunia ini semua berpaksikan pada niat. Kalau niat tak ada, macam mana? So maknanya kalau kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala redha, mestilah niat dengan niat yang ikhlas. Kemudian meninggalkan perkara yang diharamkan. Okey. Kemudian sunat pun tu juga. Kita buat kerana apa? Untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak tunjuk ke orang. Bukan nak tunjukkan orang. So mana kalau kita buat benda nak tunjuk ke orang, habislah. Besok Allah Ta'ala kata kau tuntutlah, kan, pahala daripada orang yang kau tunjukkan amalan kau tu. Kau sebutkan amalan kau tu kat dunia dulu, kau tuntutlah ke dia, kata Allah, aku takkan bagi. Yang ke-8, apabila Allah Ta'ala telah meredai seorang itu, Allah Ta'ala sentiasa mendampinginya dan mengawasinya. Masya Allah. Kerana Allah Ta'ala dah redha, kalau orang tadi, insya-Allah Allah Ta'ala akan sentiasa mendampingilah dan meliharakan tubuh badannya, daripada perkara-perkara yang tidak dikenai Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik, itu yang pertama.
Kemudian kita masuk ada yang kedua. Hadis kedua, an Anas radhiyallahu taala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima yarwi an rabbih azza wa jalla. Qala iza taqarraba 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Wa iza taqarrabu ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa iza atani yamshi atatuhu harwalatan. Wa iza atani yamshi atatuhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini pun tuan hadis kursi juga. Ini pun dikirakan sebagai hadis kursi juga. Hadis ini terima daripada Anas bin Malik kan radhiyallahu taala anhu. Anas ni siapa? Khadam Rasulullah SAW. Ya. Ana Nabi SAW terima daripada Nabi. Bima yarwi an rabbih, pada barang yang dia riwayatkan daripada Tuhannya. Mana Nabi terima daripada Allah. Nabi terima hadis ini daripada Allah. Ini asal-asal dari mana asalnya kalam Allah lah. Dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala firman pada Nabi. Apa kata Nabi yang diterima daripada Allah Ta'ala tadi?